Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Selamat kembali dalam Parent Reboot. As usual, setiap Jumaat. Tapi last Jumaat kita tak ada sebab ponting kan, baru lepas Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. So tak apa, kita hari ni kita ada special guest. Sorry, ada double voice pula. Okay, tak apa, hari ni kita ada special guest. Saya pun excited sangat nak belajar dengan occupational therapist kita hari ni. Dan tadi sebelum live tadi, masa off record di belakang tabir tadi, ada banyak juga kita bincangkan isu-isu semasa tentang gadget ni. Saya punya excited ni hari ni, nak live hari ni. Saya baru balik Zumba tau, tengok baju pun tak tukar lagi. Terus masuk Parent Reboot untuk belajar dengan Cik Ayuni kita. Kalau nasib baik, kalau kita online macam ni tak boleh transfer bau kan. Kalau transfer bau memang nasib lah, semua pensan. Okay, so Assalamualaikum semua. Mungkin boleh respon sikit kat sini. Saya sebenarnya kan tak nampak lagi any comments kat sini. Saya tak tahu ada orang hadir ke tidak ni hari ni untuk kita bersama dengan occupational therapist jemputan kita. Untuk apa, membincangkan topik yang ya Allah ramai sangat orang request topik ni. Topik ni kan pasal gadget ni kan. Kita dah buat topik ni, ada lagi orang request. Kita dah buat lagi, ada lagi orang request. Maksudnya topik ni, hai Cik Nira, okey. Topik ni memang tak tahulah, memang struggle hampir semua rumah, hampir semua keluarga struggle tentang pendedahan gadget terhadap anak ni. Bukan sahaja pendedahan gadget terhadap anak ya, pendedahan mungkin juga pendedahan gadget terhadap diri sendiri juga. Siapa kat sini ada struggle control screen time sebelum tidur, kita nak konon-konon lah, nak set alarm jap lah, ambil phone. Set, tiba-tiba dah 2 jam tak set pun alarm tu. Kau pergi ke mana? Pergi Facebook, pergi Instagram, pergi WhatsApp. So kalau kita pun kan tak boleh nak handle the temptation ataupun the distraction yang kita dapat daripada screen time, anak yang baru umur 5-6 tahun, 2-3 tahun ataupun pra-remaja, apatah lagi. Setuju? Hai semua yang dah masuk hari ni. Okey. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nampak tak? Okey, jangan terkejut hari ni sebab selalunya saya pakai cantik-cantik kan. Tengok hari ni Cik Ayuni kita lagi cantik daripada saya pula. Saya insecure. Sebab saya baru balik daripada Zumba. Baru balik Zumba tadi, tiba-tiba terus je masuk kat sini sebab kita dah tak sabar kan nak belajar tentang gadget ni. Bantu atau bantut perkembangan anak. So sebelum kita masuk dengan lebih dalam dan sambil kita tunggu juga lebih ramai mungkin penonton yang join kita punya Parent Reboot session hari ni, saya nak introduce dulu kita punya special guest yang cantik, manis, ayu jelita, Cik Ayuni, Nur Ayuni, betul ke? Cik Nur Ayuni, seorang occupational therapist dan juga co-founder kepada ED Therapy, sorry. So maksudnya pusat terapi ni saya difahamkan dekat PJ KL kan. Okay, so macam biasalah kalau kita sebut pasal pusat terapi kanak-kanak ataupun occupational therapist ni, kita dah tahu dah. Okay, mesti Cik Ayuni ni hari-hari berhadapan dengan anak-anak yang mengalami isu perkembangan ataupun apa sajalah, isu speech ke, pertuturan ke, atau sensory ke, atau tak ada eye contact, tak responsif, agresif, terlalu lasak, macam-macam isu perkembangan yang mungkin Cik Ayuni hadapi setiap hari dan tim lah, Cik Ayuni dan tim, of course. So banyaklah kita nak cerita hari ni, insyaAllah. Saya harap Cik Ayuni dah bersedia, insyaAllah. Dan penonton hari ini pun dah bersedia. Kita ada Cik Nira, Anip Botak, Siti Nur Soleha, Hani Sukri, Iman Jung. Okay. So kalau korang yang sedang menonton ni ada juga soalan nak diajukan kepada Cik Ayuni, ataupun korang nak share korang punya struggle
dengan anak masing-masing. Bagi tahulah umur anak berapa dan apa struggle korang dalam mengawal pendedahan gadget ni, dan anda rasa gadget ni lebih banyak bantu atau bantut? Kita tak cakap gadget ni 100% baik untuk anak saya atau 100% bantut anak saya. Tak. Tapi mana yang dalam anda punya lifestyle, dalam anda punya struggle sendiri, mana yang lebih? Anda rasa macam mana? Dia lebih banyak bantu atau bantut? Okay, boleh kongsikan. Hai Komala Nagaraja, hai. Alright, thank you for joining. Jadi, soalan pertama saya untuk kita punya occupational therapist hari ini. Okay, Cik Ayuni kan tadi kan masa off record tadi kan kita sebenarnya dah berborak dah kan tentang macam mana betapa gadget hari ni kan dah jadi macam satu benda yang aku mesti bagi. Dah jadi macam makanan pula, keperluan. Kalau tak ada tu mati. Satu keperluan, satu kemestian, sampaikan anak-anak yang masih bayi lah kita cakap, masih bayi ataupun masih perlukan explore dia punya dunia sekeliling tapi dah diberi dengan gadget. Jadi kita tak nak sentuh lagi tentang kesan-kesan secara saintifik dan sebagainya. Saya nak dengar apakah kes-kes sebenar ataupun real cases yang Cik Ayuni dan tim dekat ED terapi ni tengok setiap hari pada anak-anak ni, apa isu-isu perkembangan yang berlaku pada anak-anak yang ED terapi tengok yang mungkin disebabkan oleh pendedahan skrin berlebihan. Silakan Cik Ayuni. Hi everyone, I'm Ayuni, occupational therapist dekat ED therapy. So mostly clients yang datang dekat sini dah kenal lah teacher Ayuni. So dia rasa Teacher Ayuni. Teacher Ayuni. Okay. Bercakap pasal real cases yang kita orang counter almost every day lah kan. Saya nak sentuh pasal kesan PKP. Okay. So kebanyakan yang datang these few months ni adalah lingkungan umur 2 tahun ke bawah. So kalau katakan umur 3 above tu ada tapi kurang nak compare dengan umur 2 tahun ke bawah. Okay. So among of the cases ni I can say dalam pada 10 cases yang datang di bawah lingkungan umur 2 tahun, 9 daripada 10 tu adalah budak yang datang dengan tak ada eye contact, masuk pun tak greet kita, tak ada hi, tak excited to see new people. Lepas tu bila kita panggil pun tak respon. Kalau respon pun you panggil, you kena sentuh. Baru dia macam macam tu. So ada yang macam you sentuh 14 kali pun dia macam tu juga. So ada cases yang macam tu, ada cases yang macam you panggil, dia macam sekadar tengok je. Tapi dia tak tahu apa yang dia kena buat selepas. Faham? Banyaklah cases yang macam tu. Yang paling common real cases adalah tak ada awareness. Maksudnya dia tak boleh nak sit at one place pun. Masuk je tempat untuk penilaian awal assessment room tu, dia terus je sentuh mainan ni sikit, lepas tu ni sikit, tak ada langsung duduk and main. So benda tu adalah orang kata common lah yang kita boleh nampak di kalangan baby PKP ni lah. So 9/10 daripada yang datang tu memang ada isu dengan eye contact, memang ada isu dengan tak respond to name calling ke, arahan ke, tak faham. And then tak ada skill macam nak tiru bunyi. So bila tak ada skill nak tiru bunyi, nak tiru aksi, dia akan ada isu dengan speech lah. Sebab speech kan kita nak kena ajar mama, papa kan. So kalau dia tak develop imitation skills tu, skill untuk meniru bunyi ataupun meniru aksi tu, dia tak boleh nak orang kata sebut balik apa yang kita ajar dia lah. So benda-benda tu adalah crucial, orang kata wajib dalam perkembangan anak untuk dia ada benda tu. So, kalau dia tak ada benda tu, development dia tu akan terbantut lah. So kenapa development dia tu terbantut, kita akan back balik kepada what happened dekat rumah. So sepanjang 2 tahun dia develop tu, dia lahir tu, apa rutin dia, apa dia buat. So lepas saya interview tu, kebanyakannya lah adalah because of saya bagi dia TV daripada umur 6 bulan. Saya bagi dia TV daripada umur 8 bulan. Umur setahun dia boleh main iPad, dah pandai swipe dah. So yang tu adalah kesan anak hari ini.
So I can say that mostly lah kalau orang tanya kenapa ramai budak yang ada red flags, I can say that 90% of cases yang datang, real cases yang orang ni adalah because of excessive exposure of screen lah. Wow, so 90% is high. 90% yang datang ada masalah perkembangan yang macam Cik Ayu ni cakap tadi, tak responsif, bila nama dipanggil dia buat tak tahu je kan, ataupun tak ada awareness, maksudnya dia tak, bila duduk letak dekat depan mainan tu dia tak tahu nak buat apa. And then eye contact, lepas tu imitation skill itu juga yang saya belajar dulu masa anak saya menjalani rawatan juga. Imitation skill is key tau sebenarnya. Sebab saya pun baru perasan bahawa semua perkembangan anak ni 6 tahun pertama ni semuanya adalah imitation. Kan? Maksudnya berjalan sebab anak tengok dia berjalan, orang lain berjalan, merangkak sebab anak nak cuba berdiri macam orang lain. Speech, anak tiru percakapan orang sekeliling. Mana ada anak yang anak dia mak ayah dia cakap ni 9, tiba-tiba dia cakap Kelantan. Mana ada. So maksudnya semua benda adalah imitation, Masya Allah. Dan saya tak boleh nak emphasize lebih lagi tentang imitation skill ni betapa pentingnya. Dan ada banyak kan Cik Ayu ni yang parents boleh buat juga untuk rangsang imitation skill anak. Mungkin sekejap lagi Cik Ayu ni boleh kongsikan. Tapi kat sini saya nak baca sekejap komen daripada Siti Nori Zaidah. Memang sangat jarang bagi anak gadget, anak 5 tahun, tapi tak dapat dinafikan dia cepat belajar bahasa Arab guna video dan hafalan surah. Boleh ke guna untuk pendidikan ya? Rasa macam tak nak tunjuk, tapi bila tunjuk video tu rasa macam dia lebih cepat hafal, especially bacaan dalam solat. Macam saya cakap sebelum ni, dia tak 100% bantut, tak 100% bantu. Sebenarnya pada pendapat saya apa yang Puan ni Puan Nori Zaidah lakukan ni adalah perkara yang betul kan? Apa pendapat Cik Ayu ni pula? Okay, so gadget ni bukannya kata tak boleh expose. Kita boleh. Tapi seawal bila kita kena expose? Yang datang, kita akan try lah. Kita akan try hard lah. Kita akan bagi tahu parents yang if kalau possible lah, kalau boleh buat, try untuk tak bagi gadget masa anak umur 3 tahun ke bawah. Sebab development of anak 3 years first tu, dia nak belajar skill main, dia nak belajar socializing, dia nak belajar berkomunikasi, dia nak belajar tiru orang, dia nak absorb semua skills tu. Tapi kalau you dah bagi daripada dia umur 6 bulan, dia tak boleh nak develop skill sebab dia punya mind tu dah block dengan visual daripada TV, you know, sounds lagi yang macam cakap tadi kan, Didi and Friend pun dah macam dah rap sekarang. So dia tak boleh nak learn at the first phase of development kalau you dah bagi daripada awal. But kalau you bagi screen after dia dah 3 tahun ke atas, dia punya preference tu dah macam dia dah matured dah. So kalau kita compare kan, even I ada anak buah umur 3 tahun yang bagi screen below 3 years old dan yang bagi screen after 3 years old. So yang below 3 years old ni bercakap lambat lah, itu common. Bercakap lambat, lepas tu bila panggil 20 kali, 10 kali baru respon. So susah, maksudnya kalau you bagi TV, dia macam very obsessed to the screen. Tapi compare dengan 3 tahun yang tak bagi langsung screen, bila you bagi dia macam sekadar tengok, lepas tu dia macam tak seronok lah, lagi seronok main. So dia tak ada pun rasa macam TV ni something yang fun to watch. Tapi mungkin bila when it comes to education, dia rasa dia dah ada dah skill yang imitate, dia dah ada dah skill untuk understanding. So that's why dia boleh belajar bila you bagi dia umur 5. You bagi umur 3 ke bawah, dia memang sekadar absorb sahajalah. Sebab tu ada certain cases dia boleh baca CAR tu car. Sebab dia tengok TV, so perkataan CAR ni car, TV sebut car kan. Bila kita suruh dia baca pun, dia tengok je word tu, side word car. But then bila dia tanya, car ni apa? Dia dah jam, blur. Sebabnya dia tahu baca tapi tak faham konteks. Sebab tu kebanyakannya budak, dia punya speech tu dia akan guna yang sama je. Berulang-ulang kali yang sama. Dia tak ada expansion of vocab sebab limitation dekat situ lah. Ataupun ada case di mana dia punya speech tu tak appropriate dekat question kita sebab dia
tak faham konteks. So you tanya makan apa, dia akan cakap makan apa. Dia tanya you buat apa, sebab dia tak faham you buat apa tu apa maksud dia. So even I ada student yang boleh baca, you bagi dia storybooks kan, dia boleh baca, pronunciation semua clear. But kalau you tanya, okay, apa yang you dapat daripada buku cerita ni kan, sebenarnya tak. So even kita orang ada labeling dekat center, director room, little gym kan. So dia boleh baca little gym. Dia tanya little gym tu apa? Kita tengok kita tengok dia balik. So dia tak faham. Sebabnya dekat TV, screen tu kita bagi, dia tengok, dia memorize, that's it, dia capture. Tapi dia tak boleh nak elaborate. Blue car tu apa? Sebab dalam TV blue car tu lagu tengah rancak, you know, movement of the kereta banyak warna biru kan. Bila dia tengok blue car dekat luar, dia akan start untuk sing the song dia tengok dekat TV. So dia punya brain stimulation tu still orang kata recall apa yang dia tengok dekat TV. Compare to you ajar dia dalam buku, oh ni blue car. So every time dia nampak dekat luar, oh mami blue car. So nampak the different tu lah. You nak bagi screen boleh, tapi make sure that kalau boleh control 3 years below tu, try lah. Nak bagi after 3 years tu, you boleh bagi, tapi you akan tengok anak you tak prefer pun screen. Dia akan prefer untuk main dengan kawan, main dekat luar, main dengan toys. So benda tu adalah real life, kita boleh compare lah. Ya, wow. Allahu Akbar. Betul. Saya rasa itulah maksud bina kematangan tau. Sebab ramai parents, dia salah faham kematangan anak ni terbina bila anak dah hafal ABC, dah pandai baca, dah banyak cakap. Sebenarnya tidak. Kematangan ni terbina bila anak boleh relate everything yang dia absorb dengan dunia sebenar dia. Kalau, betul tak Cik Ayu ni? Kan, kalau maksudnya dia macam seolah-olah living in the screen lah. Maksudnya hidup dia adalah dalam screen tu. Bila dia switch off screen tu, dia keluar, dia macam tak boleh relate dah. Hidup aku bukan kat sini. Macam tu. So itu yang orang panggil, tak respon. Lepas tu bila kita bagi mainan atau physical book, dia macam apa ni kan, macam tak tahu nak buat apa. Tak boleh berfikir bila bosan kan, cepat tantrum dan sebagainya. So yes, saya harap menjawablah soalan tadi kan. Dan saya nak cakap something tadi tapi dah lupa. Okay, tak apa, let's move on to the next question. Okay, yang ni best sebab dia boleh relate je dengan kita punya next question daripada Puan Hasniza. Tapi parents ramai yang denial. Dia orang cakap zaman dah berubah, gadget ni satu keperluan. Lepas tu ada yang cakap anak kau seorang boleh lah, anak aku 3 tak boleh nak handle kalau tak bagi phone. Lepas tu ada juga yang cakap kalau lambat bagi gadget nanti budak jakun. Oh, saya sukalah misconception macam ni kan. Rasa geram je nak jawab kan. Nanti budak jakun. Rupanya ada sebab bawah 2 tahun memang tak boleh tengok sebab dia orang tak faham content. Now dah faham. Okay. So, sebelum kita nak dengar ulasan daripada Cik Ayu ni, saya daripada semua yang kita baca ni kan, cakap-cakap orang ni macam gadget ni satu keperluan, zaman dah berubah, didik anak kena ikut zaman. Lepas tu nanti kalau anak tak bagi gadget nanti dia rasa ketinggalan atau dia left out lah, rasa left out daripada rakan-rakan sebaya dia dan sebagainya. Okey, saya nak beritahu satu sebagai mak yang anaknya pernah didiagnosis sebagai ketagihan skrin. Saya rasa saya nak mungkin kongsikan sikit tentang apa yang saya tahu tentang misconception ataupun mitos-mitos cakap-cakap orang tentang gadget ni. Okey, jangan risau anak ketinggalan tak tahu guna gadget. Sebab percayalah, gadget ni, teknologi ni, dia dicipta semakin hari, gadget ni dicipta sesimpel mungkin, anak umur 2 tahun, 3 tahun pun boleh unlock sendiri. Dia boleh cari dia punya kartun sendiri. Somehow dia akan boleh, percayalah. Tak payah risau. Dalam masa sehari 2 pun dia dah boleh master dah apa benda. Dah dekat TV tu, dia boleh cari kartun dia sendiri. Tak payah risau. Tapi risaulah
kalau anak kita umur 2-3 tahun masih tak menjadi manusia, masih tak boleh cakap, masih tak boleh berfikir kalau bosan, masih tak boleh nak kawal emosi, tak boleh nak handle, tak boleh nak communicate kalau ada rasa something, tak boleh nak luahkan apa yang mereka rasa, tak boleh nak bergaul, bercakap, interaksi dengan orang sekeliling, tak boleh nak pakai baju sendiri, tak boleh nak pakai kasut sendiri, tak boleh nak makan sendiri. Itu semualah yang menjadikan anak kita manusia. Skill gadget ni tak payah fikir. Nanti umur dia orang 16, 17 dah ada gadget yang way beyond kita punya kan aku dah geram ni, dah bercakap tak boleh berhenti pula kan. Okay. So, Cik Ayu ni selalunya kan daripada banyak cases yang you share tadi kan, selalunya kan apa punca lah. Tadi you cakap 90% daripada perkembangan masalah perkembangan anak ni memang punca dia daripada pendedahan gadget berlebihan atau pendedahan skrin lah, TV ke gadget ke handphone ke apa saja yang berlebihan daripada ibu bapa. So setakat mana yang you faham tentang lifestyle keluarga-keluarga yang you tengah rawat sekarang, yang you tengah bantu sekarang, apa kebanyakan punca dia lah? Contohnya macam penderahan gadget tu berlaku sebab apa? Sebab parents busy ke? Sebab apa? Okay, so kebanyakannya lah yang datang, kita tanya dulu, okay, apa rutin anak? Rutin. Kita tanya pula, okay, so anak dekat rumah dengan siapa? Puan ataupun anak dengan mak, bibik ataupun nenek, ataupun anak ada pergi school. So daripada jawapan tu kita boleh conclude kalau okay, this happen because of this reason. So apa-apa sekalipun yang datang, kita orang akan cari dulu apa underlying cause of this situation. Okay, contohlah kalau anak duduk dengan nenek, so of course akan kita faham situation di mana nenek kan, dia ada kerja yang macam nak kena pergi kelas mengaji lah, nak kena jemur kain, nak kena lepas tu nenek dia macam tak adalah se-energetic kita kan. Lepas tu nenek paling-paling pun pandai buka TV je. Kan, tapi kalau katakanlah budak tu ada handphone, so nenek macam sekarang duduk situ, tak kacau nenek, tak buat apa, duduk nangis. So common reason lah, because of orang kata rutin lah. Contoh macam kalau duduk dengan parents pula, mungkin mak ni nak kena buat kerja rumah kan, housewife, kita faham lah mak tu nak kena buat kerja rumah, nak kena basuh baju, nak kena masak. Kita nak buat kerja-kerja rumah, anak kalau yang jenis melekat tu akan mengganggu lah kan. So kita boleh buat kerja bila nak tidur je. So bila kita nak mudahkan kerja tu, nak pergi mandi ke nak apa ke, kita bagi TV, bagi anak. So anak akan sit main iPad, nak kacau kita, so kita boleh siapkan kerja tu lah. Daripada diorang kata kalau I tak bagi, diorang akan sepahkan rumah. Kalau I tak bagi, diorang panjat almari. Kalau I tak bagi, diorang tu, diorang ni. I boleh kata tu adalah common excuse. Tapi I tak boleh cakap itu adalah salah. Sebab common lah kan, kita faham budak dalam fasa nak explore. Bila pula budak tu dalam fasa PKP yang tak keluar rumah, so segala benda yang dekat rumah, diorang akan nak explore lah. So kalau untuk housewife, yang tu reason dia, sebab tak ada masa nak tengok anak, kita nak kena ada me time kita ke apa ke. Kalau duduk dengan nenek, sebab nenek tak boleh nak main how the kid play lah kan. Ataupun kalau pergi pengasuh, ada serta pengasuh tu yang macam ada je time dia bagi tengok TV. So gadget, dia macam screen, not only on gadget lah, screen pun on the TV, ataupun dekat dalam kereta ada skrin tu kan, tak nak bagi anak kacau dalam kereta, buka TV. Yes. So apa yang akan jadi adalah bila you masuk kereta dengan anak, you tak buka skrin, dia dah tantrum dalam kereta dah. So sama juga konsep dia kalau you pergi kedai makan pun, you tak bagi handphone, you akan start untuk turun kerusi, kacau orang sebelah ke, ataupun kalau yang aktif lah, yang pergi ronda satu kedai ke apa ke. So daripada you nak kejar anak you, bagi dia duduk, you bagi handphone. So yang tu lah menyebabkan kenapa anak you jadi addicted kepada skrin. So bila dah addicted tu, kalau yang paling severe lah, bila parents bagi handphone dekat anak masa makan. So anak dia punya brain, dia pandai tau, budak ni dia punya absorption tu sangat power pada kita. So kalau you ajak A hari ni, esok dia akan buat A.
So let's say lah you ajar dia, okay, you nak bagi dia makan cepat. Kalau tak dia makan 2 jam, mainlah makan lah kan. Nak bagi dia makan cepat, kunyah cepat, you bagi handphone. So apa akan jadi adalah dia punya mind akan register, okay aku nak dapat handphone, aku kena makan. So dia makan not because of dia lapar, tapi because of dia look forward for the phone tu lah. And yang worst scenario dia jadi adalah you keluar kedai makan, dekat luar you tak bagi phone, dia buat perangai. Dia akan tantrum lah, dia tak nak makan lah sampai you bagi phone. So yang tu sebab tu kedai makan common kita nampak. Kalau dalam 10 table tu, 8 table yang anak tengok skrin. You tak percaya, you pergi luar, you tengok benda tu. So kita sebagai educator, I pun rasa macam upset. Sebab I rasa macam benda tu adalah penting tau. Tapi kita nak bagi awareness, kita nak educate orang tu sebab kita orang macam ada different point of view kan. So diorang tak akan nampak kesan daripada gadget tu until anak diorang ni mungkin pergi KK, oh tak kena dengan M-Chat. Barulah masa tu macam anak I lambat ke, anak I ni ke. So anak kita hari ini adalah hasil daripada apa yang kita bagi dekat dia. So kalau you bagi anak you buku daripada umur 3 bulan, dia kan kenal buku dah. So kalau you bagi phone umur 6 bulan, dia akan kenal phone. Sebab kita yang corakkan anak kita punya development tu. Yes, wow. Saya macam tersentak-sentak je dengar Cik Ayu ni cakap kan, sebab itulah salah satu kebodohan atau kejahilan saya dulu sehingga anak saya didiagnosis sebagai excessive screen exposure ataupun ketagihan skrin lah. Dan kita boleh bagi excuse macam-macam tau, Cik Ayu ni kan, parents ni kan. Macam, oh nanti saya tak bagi gadget, nanti kerja saya tak jalan lah. Nanti saya tak bagi gadget, anak saya tak nak makan lah. Kalau saya tak bagi gadget, nanti anak saya mengamuk, tak duduk diam dalam kereta dan sebagainya. Percayalah, itulah saya dulu. Nampak tak dia punya pengakuan berani pada hari ini? Itulah saya dulu. Dan apa yang buat saya sedar ataupun insaf adalah apabila anak saya didiagnosis tu dan kau dah tak ada pilihan. Kalau you tak buat apa-apa dan anak you akan membesar sebagai anak yang autistic, atau you have to change your routine, your lifestyle. Sebab screen dia bukan babysitter, dia bukan adalah solusi sebenarnya. Dia boleh tak kita treat screen ni sebagai macam mainan yang anak main sekejap-sekejap. Bukan satu benda macam bukan botol susu anak yang anak memang kena ada kat sebelah botol susu dia tu atau puting dia tu. Bukan. Gadget bukan solusi. Dan trust me, bila you dalam keadaan terdesak macam saya dulu, you boleh fikir apa saja untuk kembalikan kenormalan atau ke perkembangan anak you tu balik. Dan tadi kan Cik Ayu ni ada cakap pasal masa makan, yang waktu paling common lah parents bagi gadget pada anak kan waktu makan dan juga waktu dalam kereta. Kalau kita tengok kan dalam cara Nabi didik anak atau Tarbiyatul Aulad punya kitab, cara mendidik anak dalam Islam ni, 2 masa ni adalah waktu yang paling kritikal dalam pembentukan sebuah keluarga, dalam pembinaan sasiah anak tu tau. 2 waktu makan dan waktu dalam kereta. Jadikan itu sebagai masa ataupun waktu kita berinteraksi dengan anak. Jadikan itu family time lah, senang cakap. Itu adalah family time dan the best time, Rasulullah cakap dalam satu hadis sahih, the best time untuk menasihati anak, untuk berbual dengan anak adalah dalam perjalanan, ketika dalam kereta. Kalau nak huraian dia panjang lagi kan, jadi ceramah aku pula kat sini kan. So itulah, thank you so much Cik Ayu ni, sebab jarang tahu orang ingatkan tentang perkara-perkara yang Cik Ayu ni sebutkan tadi kan. Dan kadang-kadang kita rasa macam, alah tak apalah, aku okey je, aku dulu pun tengok TV juga masa aku kecil-kecil kan. Sekarang anak dah zaman dia bagi gadget, bagi tablet lah pula. Tapi betul kan Cik Ayu ni, dia punya kesan tu berbeza kan. Dan tengoklah TV sekarang macam mana, TV dulu macam mana. Kan, TV dulu 30 minit je cerita kita, lepas tu dah habis dah, tak ada dah cerita kita. Dah terpaksa cari benda lain.
TV sekarang back to back, tak ada iklan, tak ada berhenti, tak ada kau boleh tengok sampai mereput dekat situ. Okay, kita mungkin boleh baca soalan sikit sebab ada as expected ya, topik ni memang soalan dia memang kita boleh buat live ni sampai malam. Okay, Siti Norizai dah cakap wow input yang sangat jelas. Tadi Cik Ayu ni dah explainkan tentang soalan tu. Kalau anak tipikal, okay, soalan Cik Ayu ni, kalau anak tipikal yang perkembangan dia sejajar dengan usia dia, bolehkah kita bagi gadget? Apa pendapat Cik Ayu ni? First saya akan tanya berapa umur anak puan. Betul. Nak tengok, kita nak consult tu kita kena tahu the details baru kita boleh pergi deeper kan. So berapa umur anak? Kalau macam saya cakap tadi, kalau umur dah 3 tahun ke atas, maksudnya dia dah matured dah, development emotion dia dah matured, understanding dia dah matured, tak ada masalah. Tapi kalau you bagi berlebihan, dia jadi isu dengan sekolah pula. Maksudnya sekolah, sebab balik sekolah dia punya mind TV ke game ke apa ke kan. So dia nak bagi boleh, tapi dia kena berpada-pada lah. So nak baru kita boleh explain sebab dia different age tu ada different exposure kan. Betul. Yes, betul. Okay, daripada Puan Iza. Zaman tak ada gadget, anak 4-5 orang okey je boleh handle. Selain kerja office, keluar rumah pukul 7, balik 7 malam, mengajar anak ngaji, anak-anak jiran ngaji. Part time buat jual nasi lemak, upah jahit baju, pergi kerja, naik bas. Anak boleh je sekolah 2 sesi pagi petang, sekolah agama boleh check kerja sekolah anak. Ini zaman tak ada gadget Puan Iza kongsikan. Anak-anak pun boleh je main basikal depan rumah kawan-kawan. Semua tu ada schedule. Elok je semua anak belajar sampai universiti dan berjaya lah maksudnya. So yes, kadang-kadang kita kena recall balik atau revisit kita punya childhood experience, macam mana mak ayah kita handle. Dan sebenarnya yelah, tapi bila saya cakap macam tu kan, Cik Ayu ni selalunya kan orang akan cakap apa tau. Dulu kalau anak bertebaran keluar selamat. Sekarang tak selamat. Okey. ini jawapan saya. Hari ni memang dunia hari ni dekat luar memang tak selamat, tak seselamat dululah maksudnya. Memang banyak bahaya. Tapi dunia hari ni juga dalam rumah boleh jadi lebih bahaya daripada luar rumah. Yes, kita ada ni kan. Ni biasa angkat ni. Ni kita ada ni kan. Ni saya pernah live dengan pakar psikiatri. Dia panggil ni apa tau? Puaka. Dia panggil, doktor tu panggil ni puaka. Aku dah macam puaka ke ni? Macam tu. Betapa kalau kita tak hati-hati dengan benda ni, macam-macam boleh jadi. Tak payah cakap anak lah, kita pun. So kita pun kalau seminggu tak keluar rumah, let's say cuti lah kan, cuti, tak nak kerja, duduk rumah seminggu. Kita buat apa? Kita mestilah dengan puaka tu. Kita tengok apa dalam dalam skrin tu. Tak kisahlah handphone ke TV ke apa kan. Kita buat apa? So sometimes walaupun kita tak keluar rumah, tak kena langgar dengan kereta atau tak jatuh tergolek ke apa ke, tak kena ragut ke apa kat luar, dalam rumah tu sendiri kadang-kadang membunuh kita secara bukan saja secara mental, mungkin secara spiritual juga. Na'udzubillah. Okay. Okay. Moving on. Dah setengah jam je, baru 2 soalan apa ni? Okay. Kita nak masuk topik yang mungkin lebih mendalam lah tentang perkembangan anak, di mana salah satu kesan penderahan gadget ni adalah kecelaruan sensori. Kecelaruan sensori ni apa benda? Apa benda sebenarnya Cik Ayu ni? Dan sebagai occupational therapist, of course inilah Cik Ayu ni punya kepakaran kan? Sensori, merawat ataupun membantu perkembangan sensori. So mungkin Cik Ayu ni boleh explain sikit apakah itu kecelaruan sensori. Okay. So sensory itu adalah deria. Deria itu maksudnya kita punya senses lah. Kita sebagai individu kan, kita ada deria penglihatan, tengok, nak dengar, auditory, kita nak bercakap, kita punya makan, taste, rasa, semua tu. So kita ada 7 deria yang paling major lah. Okay. So daripada deria-deria tu, kalau contohlah anak dapat exposure of screen, orang kata lebih
expose screen tu kan. So dia punya sensory yang dia guna untuk screen tu adalah visual lah, of course dia tengok, dan juga auditory, telinga dia dengar. Okay, so dia dah gunakan maksimum dah kapasiti benda ni untuk dia digest segala benda yang dekat TV tu, you know, the fast movement, lagu yang rancak, semua tu kan. So dia tak boleh nak guna these two sensory ni untuk develop secara normal macam budak lain. So sebab tu dah daripada dua masalah yang major orang dapat lah, major budak ada sebab dia tak respond to name calling, tak faham instruction, sebab dua benda ni dia tak sampai dekat brain. Sebab dia tak sampai dekat brain, dia punya brain tak boleh nak proses apa next. So dia tak boleh nak proses bila orang panggil ni dia kena buat apa. Sebab dia dah di-block dengan apa segala visual stimulus tu lah. So apa akan jadi kalau kita tengoklah, kita pergi jauh sikit dalam fasa orang kata belajar. Okay, so kita ada pyramid of learning lah, yang tu kita gunakan untuk kita tengok sensori apa yang anak tak ada. Okay, so baseline of the pyramid of learning tu adalah sensory lah, 7 benda tu. Okay, so 7 benda tu visual, tactile, sentuhan kita, pendengaran kita, auditory, kita punya balancing, vestibular, kita punya proprio, kita punya body awareness lah. Okay, so kalau salah satu daripada 7 tu tak develop, dia tak akan boleh mencapai tahap paling atas piramid tu. Tahap paling atas tu dah dekat situ ada kognitif, dia nak kena ada logical reasoning, nak kena fikir, kalau ni jadi dah kena buat apa. Tak ada orang kata nak belajar pun tak boleh nak sit and dengar arahan sebab dia tak ada skill tu. So bila pergi sekolah akan cakap, oh anak perempuan kena pergi terapi sebab dia tak boleh nak duduk pun. How can dia belajar input sebab duduk pun tak boleh, belum cakap pasal nak faham arahan kan. So benda tu adalah salah satu daripada 7 tu dia tak achieve, dia takkan boleh pergi dekat paling atas. Bila ada block dekat sensory dalam pada 7 tu, dia nak pergi ke atas tu dia macam sekejap naik, sekejap turun. Sebab dia tak develop well lah. So budak yang develop well, dia boleh excel in logical. Sebab tu kalau budak umur 4 tahun, dia tak ada screen, dia boleh bercakap petah. Dia banyak kenapa, apa, bagaimana tu, kenapa, nak bagaimana. Banyak orang kata curiosity tu. Tapi kalau budak yang dah di-block dengan screen, dia just macam nak bagaimana, nak keluar. Tu je. Tak ada pun ke mana, bila, dengan siapa. Dia tak ada curiosity tu. So what happen is, dia bila keluar dia macam orang kata mute lah, bukan setakat mute, dia macam tak respon. Ni jadi pun dia sekadar tengok je. Bila pergi sekolah dia lebih kepada isolate. Sebab mungkin dia tak faham orang tengah buat apa. Atau macam pergi sekolah, cikgu ajar, dia tak faham. So dia akan duduk, baring, ataupun dia akan pusing dalam kelas, keluar kelas ke buat hal dia. Sebab dia tak faham benda tu. So kebanyakan school sekarang, dia ada requirement. Apa yang anak you kena achieve sebelum dia boleh accepted in school. Sebab kita boleh expect lah kan, orang baru start hantar anak sekolah. So diorang pun tak boleh nak tengok anak you yang tak faham instruction seorang compared to dia ada lagi 12 budak lain. So school tak nak ambil risiko of biarkan anak you seorang, so dia akan minta anak you pergi terapi awal dululah. So bila ada masalah sensory macam tu, dia akan effect dia punya long term wise tu, dia punya learning and development dia sebagai budak lah. Long term effect tu sangat banyak. So kita kena fikir jauh sikit compare to fikir anak tak ada screen nanti jakun. Anak tak ada, kita tak boleh buat kerja sebab anak kacau. So yang tu adalah short term. Kita kena fikir long term. Because kalau anak you dah start in the spectrum, kita benda tu dia akan macam costly lah, memang sangat costly. Therapy session itself pun sebab dia dengan profesional kan, so dia sangat costly. Lepas tu kalau nak tunggu government hospital pun klien I bagi tahu betul 3 bulan sekali baru dapat session pertama. So, 3 bulan tu kita boleh imagine apa yang akan jadi development tu lah kan. So sebelum kita fikir anak kita jakun tak dapat phone ni, kita kena fikir long term sikit. Yang ni adalah hard truth tau. Kita tak boleh nak educate orang kalau kita macam berlapik. Betul. Sebab macam memang sekarang nampak tak ada apa, okey je ni anak I okey je. Tapi cuba you fikir panjang sikit. 6 tahun ke
sekolah rendah ke, dia memang akan ada efek sama daripada segi sosial ke, daripada segi dia punya emotion ke, dia akan nampak benda tu. So daripada fikir tak boleh buat kerja sebab alasan pakai rumah, kita fikir jauh sikit je ke depan. Tu daripada you nak kena fikir course terapi lagi, you know, nak kena diagnosis lagi, nak kena accept yang anak you ni in the spectrum lagi. So benda tu kita pula yang financial issues lah, kita punya you know emotion kita, mental kita banyak affected. So better untuk kita tahan sikit je, better future anak kita. Wow, tepuk tangan lah. Memang terbaik sangat. Saya rasa memang parents perlu dengar ni dan macam Puan Hasniza share kat sini, rumah saya tak ada TV semata-mata nak fokus pada anak. Kerja seharian dah hantar pengasuh. So macam mana pun kena layan juga anak sebab membesar hanya sekali. Yes, proses pembesaran anak ni berlaku sekali je, tak boleh nak undur. Exactly. Wow. Dan macam Cik Ayu ni cakap tadi kan, fikir jauh sikit ke depan, di mana saya boleh relate juga dengan macam mana journey saya dalam memulihkan anak saya sendiri yang pernah didiagnosis sebagai ketagihan skrin, di mana masa tu memang macam-macam lah kan, financial issue apa saja yang Cik Ayu ni cakap tadi, mental koyak. Saya memang koyak lah sampai dah drop PhD kan. Rasa macam bangang juga aku ni walaupun dah belajar sampai PhD kan. Orang kata belajar PhD ni macam educated lah kan, caca je. Lepas tu anak tak reti nak apa, jahil lah dalam membesarkan anak. So tapi tak apa, itulah yuran kebodohan saya pada ketika itu. Tapi tepat sangat apa yang Cik Ayu ni cakap, di mana kita kena fikir long term effect. Sebab yes, dia punya kesan dia memang sangat dari segi kos tu, memang duit tu mengalir seperti seperti apa tah aku pun tak tahulah kan. Sebab kita bukannya nak memulihkan anak yang dah ketagihan ni, dah develop symptoms of autism ni, bukannya kita boleh pergi beli ubat dekat farmasi, beli, bagi dia makan, dia dah jadi okey balik. Kalau macam tu alhamdulillah kan, senang sangat. Tapi macam mana ketagihan tu develop, takes time untuk develop, maksudnya berbulan-bulan dia develop ketagihan tu. Macam tu juga proses nak undo ketagihan tu. Maksudnya kau perlu ambil masa berbulan-bulan untuk undo ketagihan tu. So boleh bayangkan tak dia punya koyaknya mental masa tu, dah lah duit tak ada. Lepas tu anak pula nak beranak dah lah susah. Lepas tu anak pula macam tu kan. Jadi saya setuju, betul-betul setuju dengan Cik Ayu ni, dan thank you so much sebab bagi peringatan sekali lagi kepada saya juga, sebab thank you atas pendidikan buat kami parents ni. Perlu sangat lagi-lagi for single parents. Single parents lagi lah, Masya Allah kan, banyak pengorbanan, dan insya-Allah Allah bersama kita semua, dan setiap struggle tu nanti long term kita akan dapat rasa kemanisan dia. Dan mungkin saya boleh kongsikan satu lah kemanisan yang saya rasa kan, di mana bila anak kita dah ketagih ni, saya terdesak, memang saya buang TV kat rumah, buang handphone semua taruh tepi, mana-mana lah aku letak, sebab kita dah terdesak tau, kita dah terdesak nak anak aku balik, macam tu kan. So memang macam-macam ujian lah, maksudnya orang cakap anak kau jakun, lepas tu nanti balik kampung semua budak dengan gadget, anak kau seorang je macam nak buat apa ni kan. So dekat situlah kita kena mainkan peranan kita sebagai maksudnya apa yang saya buat tu, saya panggil semua anak-anak buah, semua sepupu-sepupu dia, okay, jom buat aktiviti dengan Mak Lang. Walaupun saya pun sebenarnya tak tahu juga nak buat aktiviti apa, ataupun tak kreatif juga dalam buat aktiviti, tapi demi nak menyelamatkan anak aku ni, terpaksa juga buat. Dan satu kemanisan yang saya rasa bila anak saya masuk sekolah rendah, bila anak saya masuk darjah 1, this is true story, bila anak saya masuk darjah 1, saya hantar dia kat sekolah, ramai anak yang saya tak cakap semua tu disebabkan ketagihan gadget lah, tapi dari segi perkembangan tu saya boleh lihat betapa anak yang betul-betul kita bantu perkembangan dia lebih matang secara emosi. Maksudnya dia takut, dia masuk sekolah dia takut. Dia takut, dia suasana baru kan, dia takut jumpa cikgu-cikgu baru, dia takut jumpa kawan-kawan yang dia tak kenal, dia takut. Tapi dia boleh manage emosi dia.
Di mana ramai anak yang nak balik, tak nak apa ni semua. Dah jadi macam lepas tu dari segi pembelajaran juga betapa kalau perkembangan anak ni macam Cik Ayu ni cakap tadi kan, dia punya triangle tu kalau kita bantu dia dah terbina sampai atas tu, dia absorb dengan sangat cepat. Dan tahu ke tak, anak saya umur 6 tahun dia tak boleh baca lagi tau. Umur 6 tahun anak saya tak boleh baca lagi. Dan semua orang cakap nanti anak kau darjah 1 nanti dia kena masuk kelas Linus sebab tak boleh baca. So I pun macam okay fine, tak apalah, Linus pun Linus lah kan. Tapi 2 minggu sebelum dia masuk sekolah, dia boleh baca. Tahu tak, bila readiness anak tu datang, dia akan boleh baca. Boleh baca, boleh tulis, boleh apa sajalah yang you expect daripada anak you ni. Boleh bercerita, boleh berfikir, boleh macam-macam tau. So please, siapa yang ada anak mungkin you rasa hopeless tanpa gadget, percayalah gadget tu dia tak mempercepatkan proses, tapi dia melambatkan proses perkembangan. Dan once you dah catch up perkembangan tu, anak you akan shoot like a rocket. Dan masa darjah 1 tu, masa anak saya darjah 1 tu, saya dah macam tak kenal dah anak saya. Saya macam, kat mana dia belajar ni? Kat mana dia belajar? Macam tu. So, Masya Allah, kalau kita bantu betul-betul jaga 6 tahun pertama perkembangan anak kita, insya-Allah anak kita akan membanggakan kita. Lebih bangga daripada anak kita tahu guna gadget, tak ketinggalan dalam guna social media atau game atau unlock video editing ke apa benda semua digital ni. InsyaAllah menjadikan dia manusia tu lebih menyejukkan perut ibu mengandung, macam tu. Okay, moving on to the next question, Cik Ayu ni. Okay, ni kita nak cakap tentang parents yang kerap bagi anak gadget sebelum tidur. Ini saya rasa isu yang common juga sebab parents ni kan kerja. Lepas tu balik kerja, nak layan anak penat kan, banyak lagi anak pula ramai. Let's say lah ramai, kita tak kuasa nak buat aktiviti yang menggunakan energi yang banyak. So kita tengoklah TV bersama-sama atau kita tengok bagi saja gadget, kita pun boleh layan gadget kita. So itulah yang berlaku hari ini. Dan alasannya kebanyakannya sebab penat nak layan anak. Ataupun mungkin ada parents yang bekerja 2 kerja dalam satu masa. Maksudnya malam pun dia kerja juga atau buat bisnes online dan sebagainya. So bagi Cik Ayu ni tak apa ke macam tu? Dan kalau kita bagi gadget tu, kalau let's say lah Cik Ayu ni cakap kalau boleh janganlah bagi gadget, habis nak buat apa? Soalan biasa daripada parents. Okay, so berbalik kepada kena bagi gadget. Okay, so kalau katakanlah pada datang kita orang kan, okay, teacher tak boleh teacher sebab I dah kerja sampai malam kan, so I balik tu I penat anak, so tak ada pilihan, I kena bagi anak TV. So benda tu macam I cakap tadi lah, kita yang corakkan anak kita. So kalau you dengan you balik kerja penat buka TV, that's what anak you belajar. Tapi kalau katakanlah you penat balik kerja, you tutup je TV tu, you bagi anak you main, dia akan main je. So benda tu comes from kita. Kalau kita betul tak nak bagi, kita ada solid excuse tak nak bagi, so anak pun dia tak ada pilihan, dia tak dapat. Okay, so kalau terpaksa, yang ni memang betul-betul terpaksa lah. Okay, kalau terpaksa bagi TV, I can say that I memang akan bagi tahu I punya klien lah. Okay, the last TV time you kena bagi dekat anak bukan sebelum tidur, tapi sebelum dinner time dia. Wow. Tadi dinner pukul 8, lambat pukul 7.30. Okay, so 7.30 tu dimakan dah. Maksudnya dia punya TV last should be pukul 7. So dia ada setengah jam untuk dia orang kata macam slow down kan dia punya brain daripada proses video tu, proses lagu tu, so dia boleh ready untuk makan. So lepas dia makan, dia mandi semua untuk dah ready untuk bedtime kan. So masa itulah you boleh baca bedtime books ke, storytelling ke, ataupun you macam tanya dia hari ni buat apa, bercerita ke, nyanyi ke. So buat segala benda yang tak menggunakan screen. Dia different tau. You sing the song
compare to you bagi anak you dengar lagu tu dekat TV. Sebab dekat TV tu song satu hal, gambar satu hal, banyak benda lah kan. So kalau compare dengan you nyanyi lagu tu, you boleh buat jadi macam song and phrases. Maksudnya you sing twinkle twinkle little, you diam, anak you akan sambung star. So dekat situ dah ada interaction. So daripada you terus buka TV bagi dia absorb benda tu, dia tak ada interaction dengan kita lah. So I memang akan konsep paradigm saya datang, kalau you nak bagi TV terdesak sangat malam boleh, tapi before dinner. After dinner tu bagilah dia main apa-apa je lah, main. So that dia punya brain tu tenang, dia tak ada stimulasi daripada TV, nak masuk bilik pun senang, nak tidur pun tak ambil masa lama. So rutin dia pun cantik, bangun pagi tak ada masalah. Compare to pukul 11 tengok TV lagi, so dia akan drag, nak masuk bilik pukul 11, dia akan tidur pukul 12 lebih sebab dia punya sejam tu brain dia still lagi playing benda yang dia tengok tadi. So dia tidur lambat, bangun pagi pun lambat, jadi cranky. So yang tu akan affect dia punya emotions lah. So kalau benda lain yang boleh buat kalau tak bagi skrin ni, macam cakap tadi lah, you boleh bagi dia main ke, you boleh bagi dia baca buku ke, ataupun you bacakan buku dengan dia ke. You kena try banyak approach untuk tengok sebagaimana you pilih untuk bagi skrin. So you ada pilihan untuk bagi apa dekat anak you. Memanglah mula-mula tu dia akan macam tantrum ke, cranky ke sebab you dah stopkan skrin ni. Tapi you kena tahan benda tu for 2 weeks je. After 2 weeks, dia dah build routine, dah terbiasa dengan tak ada skrin. Dia dah terbiasa dengan lepas makan, main. Lepas makan, baca buku. Even kalau you dah build routine lepas makan ni, nyanyi dengan mami ke, baca buku dengan daddy ke, dia akan look forward. Nanti boleh baca buku dengan daddy lah, nanti boleh nyanyi dengan mami lah. So kadang-kadang dia nak kita punya attention je. So mana attention tu kalau you balik kerja, you bagi TV, dekat mana attention tu? So dia tak ada attention from parents. So nanti bila dia, contoh weekend kan, so bila weekend time dengan parents. So bila keluar anak nak something, tak dapat nak express, anak mengamuk. So parents pun macam frustrated. Apa yang nak bagi tahu ni kan, kenapa? Tak faham. So itu adalah hasil kurangnya attention. Dia nak attention, dia express through dia punya emotion, tantrum kan. So kita sebagai parent, kita akan rasa macam frustrated sebab aku tak faham apa kau nak ni. So last solution dia, ambillah phone ni, ambillah iPad ni, tenang. Tapi dia akan jadi macam cycle lah, loop yang sama je. Dia takkan keluar daripada loop tu kalau you tak. Yes. Wow. Sebenarnya dia berbalik kepada parents balik. Kita sebagai parents ni kan, kita selalunya macam mana aku nak buat anak aku ni? Macam mana aku nak buat anak aku ni? Padahal kita kena cakap macam mana aku nak buat dengan aku ni. Faham tak? Sebenarnya dia berbalik kepada kita. Dan yes, of course kita semua penat, kita pun nak me time, kita pun nak relax. Sebenarnya tak salah pun untuk ajak anak relax bersama-sama. Maksudnya anak pun nak relax dengan kita macam tu. Dan macam tadi Puan Cik Ayu ni cakap kan, last screen time tu jangan dekat sangat dengan waktu tidur kan, kalau boleh before dinner time. Sebenarnya kan itulah juga last screen time untuk parents. Kau kenapa nak screen time sepanjang masa? Dan ramai juga yang cakap kat saya, tak boleh lah Gigi, saya kena, memang phone ni memang kena kat tangan saya, melekat kat tangan saya sebab saya buat online business. Saya kena alert bila orang order apa semua kan. Saya kena respond cepat. Kalau tak nanti pelanggan lari dan sebagainya kan. Okay. Suka hati you lah nak buat macam mana, tapi percayalah hidup kita ni tak perlukan phone sepanjang masa. Kita solat tak perlukan phone. Kita makan tak perlukan phone sebenarnya. Sejak bila ni kita punya ketamadunan manusia ni makan kena ada phone kat depan? Kan? I mean, mana adab kita? Mana adab kita dengan makanan? Mana adab kita dengan anak? Mana adab kita dengan suami? Dengan orang-orang sekeliling kita ni? Nak bercakap dengan anak pun, kadang-kadang anak bercakap dengan kita pun mata kita dekat phone. Kita macam ha. Tapi kita tak tengok anak. So macam Cik Ayu ni cakap tadi kan, kat mana attention tu? Ya Allah, saya rasa ayat tu sangat sebab tau dengan ayat tu. Sebab percayalah anak-anak ni dia
dia duduk dengan dia, hati dia bersama dengan kita 12 tahun je. 12 tahun je. Lepas tu hati dia dah tak ada dah dengan kita. Maksudnya memanglah kita dalam hati dia. Kau jangan nangis pula. Memanglah kita dalam hati dia, tapi dia dah fikir benda lain untuk hidup dia pula. Dah fikir kawan-kawan, dah fikir nak sekolah mana, dah fikir kerja, dah fikir macam-macam cita-cita dia pula. So attention tu 12 tahun tu je lah yang kita boleh invest dekat anak. Invest dekat anak supaya anak dah terbang nanti, dah jauh pergi nanti, dia masih nak datang, masih nak pulang ke pangkuan kita lah, insyaAllah. Okay, mungkin kita boleh tengok sekejap macam mana apa ni? Thank you. Okay. Puan Zahara, macam mana kalau kita biar dia bermain dengan adik-beradik dia je sebelum tidur, tak sempat nak join main dengan diorang? Apa pendapat Cik Ayu ni? Boleh lah kan? Tapi biasanya kalau ada adik-beradik ramai ni kan, dia akan ada salah seorang tu yang kurang attention. Maksudnya contohlah, saya bercakap pasal rare cases kan. Yang common datang adalah anak nombor 2 ataupun nombor 3. Di mana dia yang atas dan dia ada yang bawah. So attention dekat anak first, of course lah kan anak first. So every attention kita jaga dia betul-betul, tak nak bagi dia off track ke apa kan. So our attention on first child ni always lah memang top notch lah. Katakan memang semua dekat dia lah. So keluarnya nombor 2 ni, kita macam relax sikit lah. Okay je ni sebab itu abang dia tak ada masalah pun. So kita, I gunakan ayat take for granted. Take for granted on second child, di mana kita orang kata tak apa dia ada abang, dia boleh main dengan abang dia. So, perkembangan walaupun tak bagi screen, you akan nampak dia slightly macam emotion dia agak lambat mature. Lepas tu dia akan ada isu kuat merajuk, dia akan ada isu kuat memberontak, dia akan ada isu bercakap tu tak se-fluent abang masa umur dia sekarang. Sebabnya kita masa abang tu kita betul-betul ajar. Tapi kita expect nombor 2 ni belajar daripada abang dia. So that's when kita take for granted lah. So bila yang nombor 2 ni dia kurang attention sebab kita rasa macam bagi dia main dengan abang dia. Kita tak ada masa yang how we spend on our first child tu. Kadang-kadang I bagi tahu parents, walaupun dia main dengan abang dia, you kena ada satu time, tak lama pun, 5 minit, 10 minit sehari dengan dia je. Biar dia dengan bapak dia dengan daddy. So that dia, dia boleh rasa yang attention tu ada je dekat dia. Bukannya dengan dia dengan abang je. Dia nak juga time of dia dengan parents sahaja. So dekat situ lah kita boleh hajar dia. Kadang-kadang nombor 2 ni, dia macam a bit orang kata low confidence sikit. Sebab dia lebih kepada dia shadow abang dia. Tapi yang jadi case yang nombor 2 ni, bila dia ada nombor 3 di bawah dia, so nombor 3 tu baby kan, of course kita sibuk pantang ke, dalam period berpantang tu, dalam fasa anak membesar tu, kita macam ignore sikit yang nombor 2 ni sebab kita nak fokus ke baby ni kan. So yang case yang lain berlaku di mana kita bagi gadget dekat dia. Sebab nombor 1 pergi sekolah. Okay, nombor 2 ni tak pergi sekolah lagi. 3 tahun contohlah, 3 tahun tu 2 tahun contohlah rapat jarak dia kan. 2 tahun tak pergi sekolah lagi. So bagilah TV, bagilah gadget. Kalau tak nanti mak tengah pantang dengan baby lagi dah macam kita ada postnatal punya stress ke apa kan. Kita tengok yang anak nombor 2 pula. So orang kata the after effect tu lah kita take for granted juga sebab kita tahu yang kalau tak bagi nanti dia kacau adik dia yang baby ni. So kita punya fokus nombor 1 dah top notch dah. Nombor 2 ni kita macam bias sikit. Nombor 3 dah kena fokus sebab dia baby lagi. So yang nombor 2 ni dia akan ada isu di mana dia kurang attention. So walaupun you ada 5 anak sekalipun, kena treat every of your child tu macam first one. Kena spend juga masa sikit. Walaupun ada 5 anak, you kena macam mungkin you kena bawa, contoh hari ni bawa nombor 2 pergi makan aiskrim ke, esok bawa nombor 3 balik sekolah makan aiskrim ke. So that diorang ada equal time dengan parents. We cannot expect that yang adik dia akan belajar from abang dia. Sebabnya you compare tu mungkin nombor 1 dah bercakap fluent.
Macam umur 3 baru start untuk macam one word. So dia belajar from abang dah fluent dah ni. So dia pun akan rasa macam low confident. Dia rasa macam abang ni dah fluent, minta apa dapat. So dia akan shadow je. Abang dia dapat aiskrim, dia pun dapat aiskrim. So dia kurang orang kata level of speech tu kurang, confident pun kurang. So untuk naikkan benda tu kita kena spend time dengan dia. Walaupun ada 5 ke 10 anak ke, you kena juga equalizekan time. Walaupun 5 minit. Sekadar macam duduk dengan dia baca buku ke, ataupun duduk dengan dia main blogs ke, sekejap je. So dia akan rasa macam, oh nanti mami balik boleh main blogs. So dia ada the quality time dengan parents tu lah. Yang the emotion development tu. Bukan sekadar kita nak fokus kepada sensory sahajalah. Yang tu lebih kepada emotion anak tu sendiri. Wow, tiba-tiba semua benda jadi make sense. Hari ni macam-macam persoalan dalam fikiran saya terjawab bila Cik Ayuni explain satu-satu macam tu kan. Siti Nori Zaidah lagi, saya rasa macam salah saya. Anak tertarik dengan phone sebab saya yang selalu main phone depan dia. One day, anak tanya kenapa dia tak boleh tengok phone tapi saya boleh. Sentak betul dengan pertanyaan tu. Betul macam mana Cik Ayuni cakap tadi, imitation. Anak ni dia imitate je apa yang parents dia buat. Kita tak boleh nak cakap, awak tu anak, ini mak boleh lah. Anak takkan faham. Jangan expect macam anak macam ada kasta pula kat situ kan. Mak boleh, anak tak boleh. Bagi anak, dia pun macam mak dia juga. Apa mak dia buat, dia nak buat. Okay, so thank you Puan Nori Zaidah sebab kongsi. Muhammad Ali Pandu, seawal umur yang mungkin. Menjawab soalan Puan Syuhada, seawal umur berapa kena start macam ni? Macam yang Cik Ayuni cakap tadi. Seawal umur yang mungkin, so anak-anak dapat biasakan dengan habit yang baik. Yes. Okay. Alright. So tiba-tiba dah 1 jam tiba-tiba dah 1 jam. Biasalah topik gadget ni memang macam tu lah dia. Tiba-tiba je dah 1 jam. Tak pun dah terlebih-lebih begini kan. So last question untuk Cik Ayuni. Last question dia kena lagi padu lah. Saja nak bagi stres. Okay, Cik Ayuni tadi kan Cik Ayuni dah kongsikan beberapa red flags ataupun tanda-tanda kan yang kita nak tahu anak ni ada something wrong atau perkembangan dia ada masalah. Contohnya macam bila anak tu tak responsif, tak ada awareness, tak ada eye contact, tak ada imitation skill, tak boleh meniru dan sebagainya. So kalau parents ni, ada parents yang mungkin dia tengok live ni, dia rasa macam anak dia ni, anak aku ni macam ada red flags, beberapa red flags. Apa tindakan pertama yang parents kena buat dan macam mana mungkin pihak ED terapi boleh bantu parents macam ni? Okay, first thing first, kalau when it comes to red flags, ada yang tanya, teacher, apa red flag? So yang common orang nampak adalah stimming. Stimming tu maksudnya repetitive behavior yang macam flap hands, dia running yang tak ada function, sini ke sana, yang macam sekadar lari kan. So yang tu adalah orang kata dia punya sense of self, dia nak express, mungkin dia happy dia flap hands, mungkin dia happy dia jumping, mungkin dia happy dia running. Tapi yang tu dia akan hilang by the age of 3 lah. Mostly dia akan well developed, dia tak ada benda tu masa umur 3. Tapi red flags yang kita kena monitor bila dia ada that kind of stimming dengan tak ada eye contact, dengan tak respond to phone calling, dengan tak aware pun, dengan all this yang kita rasa macam anak aku ni different lah. So bila you ada instinct, parents yang macam anak aku ni different lah, you kena terus je cari solution. Maksud I cari je mana-mana pusat terapi ke, pergi for assessment, pergi untuk penilaian awal. So dia tak payah fikir nanti nak kena buat terapi ke, nanti anak aku autism ke, benda tu comes after. So yang penting ni you pergi dulu jumpa terapis, you pergi dulu buat assessment, sebab kita fahamlah lepas PKP ni waiting list untuk jumpa dengan pakar yang boleh diagnose anak you autistik ke tak. Yang I punya client mostly 2 tahun. So tahun ni buat appointment, dia punya turn 2024. So kalau you anak you for 2 years
tak buat apa-apa and you still giving the same routine, you akan tengoklah after 2 years apa akan jadi dengan anak you. You boleh expect dah. Even I sebagai educator pun, I boleh nampak benda tu. Sebab I ada almost 100 students dekat sini yang ada different age, different signs, different features. So tu adalah apa yang I nampak hari-hari lah. Okay. So kalau you nampak, you rasa instinct parents macam anak aku ni different lah, anak aku ni macam lain je, terus pergi for assessment. Regardless anak you normal sekalipun, macam you rasa dia ni macam terlebih pula flapping hands, dia ni macam tak respon panggil nama, terus dia pergi. So tak semestinya you pergi tu anak you akan confirm ada autism, tak pun. Dia macam orang kata peringatan. Kita akan advise parents lah, okay, so anak you macam ni, kenapa jadi macam ni? Apa you kena buat? So kalau you ikut apa yang disuggest, anak you akan orang kata back on track lah. Tapi kalau terapis kata anak you ni macam ada sign, jadi I akan beritahu parents, kalau I nampak the feature, akan beritahu parents, anak puan ni ada ciri-ciri benda tu, ciri-ciri spektrum. Tapi kita faham yang parents tak nak anak dia in that spectrum. So before it's too late, buat terapi awal dulu. Sementara nak tunggu appointment doktor another 2 years tu, you buat terapi first. Terapi ni, orang kata intervention ni dia macam life changer lah. You akan dapat balik anak you as how it is before you bagi dia screen. You akan nampak, you akan dapat balik anak you. Tapi kalau you still lagi denial macam tak ada apa ni, kecil lagi ni, nanti dia okey lah. If you still pegang benda tu, you akan nampak ni adalah hasil kenapa aku dulu okey je ni, tak ada masalah pun. So benda tu adalah orang kata a process. So even terapi pun I akan bagi tahu parents, kalau you perlukan terapi, so I akan bagi masa 3 bulan kepada 6 bulan lah. So kita akan try our hard for the first 3 months tu untuk tackle isu anak you. Kita akan make sure dia boleh ada eye contact, dia boleh respon, dengan syarat you kena ikut apa kita buat. Maksudnya you kena stop all the screen, all the stimulation dekat rumah. Kalau kita bagi tahu kat parents, you kena main one toy, you kena buat benda tu. Sebab kalau you tak buat, kita dah try our hard dah untuk bantu anak you. Tapi you take it easy dekat rumah. So orang kata macam you sekadar bayar je lah. So kita tak nak. Sebab kita pun kadang-kadang macam bila kita dah push anak tu kan, budak tu untuk improvement, bila dia datang for the next session tu, kita macam kenapa dia ni tak ada improvement? Bila tanya-tanya dekat rumah, tak sempat lah teacher, terpaksa lah teacher. So kita pun macam frustrated sebab last session dia boleh buat, tapi tu dia tak boleh buat. So kita frust dengan diri sendiri sebab kita dah try our best kan, and kita rasa kesian dekat budak tu. So kalau parents tak boleh nak comply, yang tu adalah orang kata punca kenapa anak punya development tu dia tak boleh nak progress on track. Sebab tu kita bagi timeline of 3 months tu untuk kita betul-betul make sure anak ini ada improvement. So dah nampak the red flags tu, terus pergi assessment. Assessment tu kalau anak you perlukan extra attention, then kita akan suggest for terapi lah. Kalau dia okey je, mungkin kita akan bagi tahu parents untuk pergi dekat play school ke, ataupun stop whatever you are doing dekat rumah, tukar semua benda ke. So banyak options lah. Tak semestinya you datang, you kena enroll. So advice the do and the don'ts, and then apa next step. So kalau dekat ini terapi, that's our procedures lah. So assessment dulu, lepas tu kita akan observe anak you ni perlukan apa, program apa, nak bantu macam mana, dekat rumah macam mana. So daripada situ kita akan concludekan apa plan untuk dia pula. Wow, sangat jelas kat situ. Dan sebagai mak yang pernah yang pernah berurusan berbulan-bulan dengan occupational therapist, saya rasa inilah antara watak-watak yang penting, yang macam Cik Ayuni cakap tadi, life changer, yang memang dah mengubah keadaan, tekanan masa tu. Masya Allah, saya pun tak tahu macam nak balas jasa semua occupational therapist, speech therapist dan juga child psychiatrist yang membantu membebaskan anak saya daripada ketagihan skrin satu masa dulu.
Dan yes, betul, please jangan takut untuk buat assessment. Sebab assessment ni bukan diagnosis. Assessment ni hanyalah untuk bagi kita cakna, bagi kita aware dengan keadaan anak aku sekarang ini. Maksudnya anak aku di tahap ini. So what's next? Macam tu. So sebab kadang-kadang bila kita denial, kita akan macam Ayuni cakap tadi kan, kita akan lambatkan, nanti dia jadi lagi teruk. Masa tu dah lain pula dia punya prosedur dia. Jadi kita tak nak macam tu. So go for assessment kalau anda rasa macam anak anda ni memang tak boleh berenggang dengan gadget dan dah mungkin develop beberapa isu lah perkembangan seperti mana yang Cik Ayuni kongsikan tadi. Dan saya tengok IG ED terapi ni ada banyak sebenarnya tips-tips yang ringkas dan best dan mudah yang parents boleh bantu anak dekat rumah. So boleh check out IG ED terapi. Mungkin tim ED terapi boleh kongsikan link dekat Facebook komen ni supaya kita punya followers pun boleh terus follow ataupun boleh terus visit kalau perlukan perkhidmatan ED terapi. So thank you Cik Ayuni especially dan juga semua yang menonton hari ini tentang topik kita hari ini, gadget bantu atau bantut perkembangan anak. Memang kita punya perbincangan ni very surface, tapi insya-Allah dapat bagi kita insight yang buat kita termenung sepanjang hari ni kan. Hari ni hari Jumaat, muhasabah diri kan, apa dah aku dah buat dekat anak aku ni, apa dah aku lifestyle yang aku wariskan pada anak aku setakat hari ni. So kita muhasabah diri, dan kalau anda berminat untuk tahu lebih dalam tentang sensori ni, first thing first boleh follow ED terapi lah. Dan yang kedua, anda boleh join masterclass Anak Aku Tak Normal Ke yang saya anjurkan. InsyaAllah dalam tu kalau ada anak yang ketagih skrin, lambat cakap, kuat mengamuk atau ada masalah-masalah behavior yang lain, boleh join bersama 4 orang pakar dekat dalam masterclass Anak Aku Tak Normal Ke. Boleh visit saya punya bio apa semua ada link kat situ. Dan tim Cik Ayuni pun dah kongsikan link ED terapi di situ. Boleh check out dia orang punya IG dan tengoklah apa info-info menarik dekat dalam tu. InsyaAllah semoga semuanya bermanfaat. Jadi thank you guys so much. Saya dah boleh balik dan mandi, tukar baju Zumba ni. Terima kasih Cik Ayuni atas masa, atas ilmu, atas kesedaran. Saya walaupun dah orang kata dah melepasi fasa tu, tapi banyak juga peringatan yang saya dapat yang saya boleh mungkin sebenarnya boleh amalkan untuk diri sendiri tau. Macam tadi kan, screen time waktu makan apa semua. Thank you so much Cik Ayuni. Saya harap Cik Ayuni boleh halalkan semua ilmu, semua masa, tenaga. Walaupun tak sihat ya, Cik Ayuni kita walaupun tak sihat, tetap bertenaga, tetap berkongsi dengan ikhlas insya-Allah. Dan doakan kami ibu bapa yang menonton ni semua juga dapat amalkan ilmu yang Cik Ayuni sampaikan, dapat diberikan kekuatan untuk didik besarkan anak kami sebaiknya insya-Allah. So, terima kasih banyak Cik Ayuni. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang insya-Allah. Alright, all the best ED terapi. Thank you guys yang menonton. Assalamualaikum.